Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pelajar dan pensyarah yang bersama-sama kita untuk memperdengarkan pengucapan awam bagi program Virtual Speakers Corner yang telah dijadualkan pada tarikh 15 hari bulan 6 2021 hari Selasa. Saya, Nur Farahani binti Mama Anwar, selaku moderator anda bagi Virtual Speakers Corner pada hari ini. Sebelum kita mulakan perkongsian pada hari ini, eloklah saya memperkenalkan ahli panel kita pada hari ini. Ahli panel kita ini merupakan ahli Persatuan Mahasiswa Fakulti Pertanian Pematani di bawah kelab Bachelor Sains Ternakan. Namanya ialah Siti Nur Atasha binti Sanusi dan beliau adalah pelajar tahun 1. Tajuk yang akan dibawa oleh panel kita pada episod kali ini ialah eksperimen terhadap haiwan. Apakah alternatifnya? Maka dengan itu, saudari dipersilakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Atasha binti Sanusi. Saya adalah pelajar tahun 1, Bachelor Pertanian Sains Ternakan. Baiklah, Assalamualaikum sekali lagi. Tajuk hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk eksperimen terhadap haiwan, apa alternatifnya. Sebenarnya kita dah selalu didengarkan dengan isu ini kan, ataupun tajuk ini, eksperimen terhadap haiwan. Jadi kita selalu nampak gambar-gambar yang tentang berkaitan dengan eksperimen terhadap haiwan ni dekat social media, dekat internet. Kita pun kadang-kadang rasa kesian, kadang kita rasa macam betul ke macam ni kan. Dan kita pun kadang-kadang secara tak sedar ada satu persepsi terhadap eksperimen terhadap haiwan ni, iaitu persepsi yang negatif kan. Jadi hari ni saya nak bincangkan secara lebih dari sudut pandang yang lebih luas tentang eksperimen terhadap haiwan ni, dan juga nak beri beberapa alternatif yang tersedia di dalam industri ni. Disclaimer, alternatif ni masih lagi dalam, ada yang masih dalam pembangunan dan ada juga yang sedang digunakan. Dan alternatif-alternatif ni masih lagi tak mampu untuk menggantikan keseluruhan eksperimen terhadap haiwan yang dilakukan. Jadi next, jadi apa haiwan yang selalu digunakan dalam eksperimen terhadap haiwan ni kan? Kita boleh nampak ada selalunya yang digunakan adalah tikus dan sewaktu dengannya, contohnya hamster, kemudian ada kucing, kemudian dia ada gunakan juga orangutan, gorila dan monyet. Kemudian ada juga menggunakan ikan, burung dan juga arnab. Tapi apa yang kita selalu nampak, arnab dan tikus kan. Kalau tikus tu memang kita dah selalu dengar, malahan ada perkataan lagi iaitu tikus makmal kan. Jadi memang tikus ni dah lama sangat digunakan dalam eksperimen terhadap haiwan. Kalau arnab juga kita selalu nampak. Kalau dah gambar-gambar kat internet tu mesti ada arnab kan. Sebab kan kenapa? Saya beri penerangan sikit lah kenapa pengkaji menggunakan arnab. Arnab ni salah satu haiwan yang penting dalam penggunaan dalam test, iaitu namanya DRAISE test, D-R-A-I-Z-E. Test tu digunakan untuk melihat, untuk mengukur tahap keberkesanan sesuatu ubat ataupun produk. Selalunya produk mata dan produk kulit. Tapi yang selalunya lagi yang digunakan kepada arnab adalah mata lah, produk mata. Sebab kenapa? Sebab arnab ni mata dia besar. So bila pengkaji suntik sesuatu ataupun letak sesuatu bahan dalam mata arnab, pengkaji boleh lihat perubahan di mata arnab dan juga boleh melihat sebab mata dia besar. Dan juga kenapa majoriti ni adalah haiwan-haiwan yang kecil dan haiwan-haiwan yang jinak. So mudah untuk pengkaji kendalikan dan simpan lah. Kalau berkaitan dengan orangutan juga, selalunya orangutan digunakan dalam eksperimen untuk mengkaji kelakuan. Sebab orangutan, monyet dan seangkatan dengannya, dia mempunyai fizikal dan anatomi yang sama tapi tak serupa dengan manusia. Dan juga monyet ni digunakan juga dalam eksperimen untuk mengkaji aktiviti otak mereka juga.
Jadi itulah sedikit sebanyak tentang haiwan dan kenapa haiwan-haiwan ni digunakan. Next. Jadi kenapa kan? Kenapa perlu buat eksperimen tak ada haiwan ni? Sekarang kan dah zaman moden, kenapa perlu buat lagi eksperimen tak ada haiwan? Kita kan zaman information semua dekat ujung jari, so dah ada pelbagai teknologi, kenapa kena guna lagi cara-cara yang kuno ni? So sebab-sebabnya ada 3. Pertama adalah penyelidikan, kedua adalah pendidikan dan ketiga adalah kepentingan. Dari sudut penyelidikan, dia ada 2 cabang. Pertama adalah disebabkan untuk penyelidikan yang lebih tentang suatu haiwan tu. Contohnya ada teori kelakuan, contohnya sekarang ni kita ada teori kelakuan orang hutan. Tapi eksperimen tu dilakukan 50 tahun yang lepas. Jadi nak tak nak pekaji perlu lakukan penyelidikan terhadap orang hutan untuk mengetahui kesahihan teori yang dah diwartakan tu. Sebab zaman sekarang kan dah ada teknologi, dah ada kepakaran, jadi ini satu keperluan lah untuk penyelidik melakukan uji kaji sekali lagi. Kedua, penyelidikan terhadap haiwan ni penting untuk penyelidikan untuk diaplikasikan ataupun dalam bahasa Inggerisnya dinamakan applied research. Penyelidikan terhadap haiwan ni contohnya kita boleh aplikasikan dalam pembuatan ubat. Contoh kalaulah penyelidik tu membuat penyelidikan terhadap madu lebah dan lebah. So mungkin boleh jadi potensi ubat yang baru dapat merawat penyakit. Dan juga untuk dari segi penyelidikan toksik dan antidot, contohnya penyelidikan terhadap ular, racun ular boleh menghasilkan antidot terhadap racun ular itu sendiri dan boleh menyelamatkan nyawa. Kedua adalah disebabkan pendidikan. Okay. Pendidikan ni memang paling komen lah. Kalau dekat UPM sendiri pun kita ada eksperimen terhadap haiwan. Kalau saya Bachelor Pertanian Sains Peternakan, jadi kami ada eksperimen terhadap haiwan. Bukanlah haiwan yang hidup, haiwan yang dah mati. Kami melakukan eksperimen untuk melihat organ-organ dalaman, sistem respirasi, sistem penghadaman dan sebagainya. Dan masa saya matrik juga, kami juga ada melakukan eksperimen terhadap tikus untuk melihat sistem respirasi tikus. Kalau eksperimen terhadap haiwan dari sudut pendidikan ni dilihat salah satu yang sangat penting lah, sebab eksperimen terhadap haiwan ni menjadi bahan bantu pengajar yang berkesan untuk membantu pemahaman para pelajar itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah dari sudut kepentingan. Ini adalah salah satu yang paling kontroversi, sebab kepentingan ni melibatkan duit, melibatkan moral. Yang kita selalu nampak gambar-gambar yang kejam-kejam tu, itu selalunya disebabkan kepentingan. Okay, selalunya jelama-jelama besar, terutamanya jelama kosmetik, dia akan menggunakan antara salah satu alternatifnya adalah menggunakan eksperimen terhadap haiwan ni untuk mengkaji seberapa efektifnya diorang punya produk ni, dan juga untuk mengkaji tahap toxicity dalam produk mereka. Jadi mereka selalunya akan mengupah pihak yang lain untuk membuat eksperimen terhadap barang-barang produk-produk mereka. Dan pihak lain ni juga pastinya ada masalah dengan moral dalam melakukan eksperimen terhadap haiwan sendiri. Itu antara sebab-sebabnya kenapa eksperimen terhadap haiwan ni penting, dan juga sebenarnya banyak sebenarnya luas kepentingan eksperimen terhadap haiwan ni. Okay, seterusnya. Okay. Mari kita masuk apa alternatif yang tersedia untuk menggantikan eksperimen terhadap haiwan ini. So pertama adalah culture cell, ataupun bahasa Inggerisnya cell culture. So antara teknologi yang tersedia sekarang ni adalah human on a chip, ataupun bahasa Melayunya manusia dalam chip. Kalau kita lihat kedua-dua gambar-gambar ni adalah salah satu contoh lah human on a chip. Di sebelah kiri, paling kiri sekali tu ianya dipanggil human on a chip.
Dan sebelah kanan tu adalah lung on a chip, maksudnya paru-paru dalam chip. Jadi kalau kita tengok teknologi ni saiznya hanyalah sebesar telefon pintar dan sekecil jari je. Memang, tapi dia punya result tu lebih, dia punya keputusan tu lebih accurate daripada, lebih tepat daripada eksperimen terhadap haiwan. Sebabnya teknologi ni mimik badan manusia. Sebab contohnya kalau kita tengok human on a chip tu ada 4 kolom kat situ ataupun ada 4 culture kat situ. So setiap culture tu ada sel-sel manusia yang berlainan. Contohnya ada sel paru-paru, sel perut, sel buah pinggang dan sel jantung. Jadi bila kita letakkan sesuatu bahan untuk tengok reaksi terhadap sel manusia, kita dapat keputusan yang lebih tepat lah berbanding kita eksperimen terhadap haiwan. Di sebelah kanan tu pula adalah paru-paru dalam chip. Dalam tu ada sel-sel paru-paru. Boleh juga atas benda yang sama dan kita akan dapat hasil yang sama juga. Ini adalah teknologi yang dapat masa depan dapat merawat penyakit sebab kita dapat mengkaji dengan lebih betul lah, dengan lebih accurate, dengan keputusan yang kita dapat pun dapat digunakan untuk masa depan. Lagipun kalau kita gunakan human on a chip ni, kita tak perlu masa yang lebih panjang untuk buat kepada haiwan dan keputusan pun keputusan yang tepat. Jadi seterusnya seterusnya tadi adalah sel kan. Kita guna sel manusia. Sekarang ni kita nak guna tisu manusia. Tisu manusia ni ada satu kaedah namanya 3D bioprinting. 3D bioprinting ni masih lagi dalam pembangunan dan sedang dibangunkan di universiti-universiti yang terkemuka lah. So 3D bioprinting ni macam mana? Dia melibatkan sel dan faktor pembesaran. So kalau printing biasa, 3D printing biasa, dia guna plastik yang dicairkan kan. Tapi kalau 3D bioprinting ni, dia gunakan ink, dia adalah ink sel manusia. Sel manusia tu sendiri dan faktor pembesaran. Faktor pembesaran ni mungkin hormon ke ataupun chemical yang boleh merancangkan aktiviti antara sel dengan sel. Prosesnya sama seperti normal 3D printing. Kalau normal 3D printing, dia start daripada satu layer plastik. Kemudian dia tambah lagi sampai jadi satu model. Jadi 3D bioprinting pun sama. Dia start dengan satu sel, 2 sel, 3 sel sampailah jadi tisu. Daripada tisu dapat jadi organ. Kemudian 3D bioprinting ni berpotensi untuk menggantikan pemindahan organ. Bila apa yang saya baca, kalaulah 3D bioprinting ni pada masa depan dapat disempurnakan, kita dapat menghasilkan, contoh saya perlukan pemindahan jantung. Jadi apabila pengkaji ambil sel saya untuk buat jantung menggunakan 3D bioprinting ni dan buat pemindahan organ tersebut dalam badan saya, pastilah badan saya ni tak akan mengalami reaksi penolakan terhadap organ tu. Dan juga menerusi pembacaan saya, 3D bioprinting ni berpotensi untuk menggantikan pemindahan organ kerana kos yang melibatkan 3D bioprinting ni lebih rendah daripada pemindahan organ. Jadi ini satu teknologi yang masih lagi dalam pembangunan dan pada masa hadapan kita boleh harap yang teknologi ni mampu untuk membantu manusia lebih lagi daripada eksperimen terhadap haiwan itu sendiri. Terusnya, yang ketiga adalah model komputer. Sebab sekarang kan dah zaman teknologi, jadi model komputer ni dah tak asing bagi kita. Dan komputer sekarang pun dah lebih canggih daripada sebelumnya. Jadi tak hairanlah ada teknologi simulasi komputer dan model matematik. Jadi dengan adanya simulasi komputer dan model matematik ni, para pengkaji boleh melakukan eksperimen secara maya. Contohnya kita ada satu bahan toksik dan kita nak tahu bahan toksik tu, aktiviti bahan toksik tu terhadap sel manusia, kita hanya perlu run program tu dekat komputer dan
dan kita akan dapat keputusannya. Sebabnya kalaulah kita pengkaji, kita ada maklumat sedia ada dan data matematik tentang eksperimen sebelumnya. Jadi kita boleh menggunakan data yang sedia ada untuk run lagi seberapa banyak kita nak eksperimen tu untuk kita dapat keputusan yang lebih tepat dan lebih berkesan. Kalau kita guna haiwan, kita kena guna banyak haiwan untuk buat banyak eksperimen. Contoh kita guna arnab ni, kita nak buat 100 set eksperimen. Jadi kita kena guna 100 arnab. Sebab kalau kita guna satu arnab, dia dah badan dia dah berinteraksi dengan substance tu. Jadi kita tak boleh guna arnab yang sama. Jadi kalau kita nak buat 100 eksperimen, kita kena ada 100 arnab. Tapi kalau kita ada simulasi komputer ni, kita boleh run eksperimen tu sebanyak mana yang kita nak. Yang ketiga, simulasi komputer ni juga dapat meramal tahap dan kesan bahan. Sebab simulasi komputer dia dapat meramal aktiviti sel itu sendiri dan macam mana satu sel tu react dengan substance yang kita nak kaji tu. Jadi model komputer ni adalah salah satu yang penting lah untuk menggantikan eksperimen terhadap haiwan. Okay, seterusnya. Okay, yang keempat adalah kita gunakan sukarelawan sebab kita guna haiwan pada awalnya untuk test terhadap manusia kan. Jadi lebih baiklah kita guna manusia itu sendiri. Tapi kita tak nak harm sesiapa, kita tak nak sesiapa dibahayakan dengan substance kita. Sebab itulah kita gunakan satu teknik yang dinamakan microdosing. Okay, microdosing ni adalah bila kita beri dos kecil ubat baru yang berpotensi kepada seseorang. Dos tu pula sangat kecil, saya tulis kat sini, injection dia adalah 100 kali, substance yang diinjek tu adalah 100 kali lebih rendah daripada tahap bahaya sesuatu ubat tu. Dan kenapa diberi dos yang kecil? Sebab pengkaji hanya nak tengok kesan ubat tu terhadap sel saja, bukan terhadap seluruh badan. Jadi ianya tak akan membahayakan pesakit itu sendiri ataupun membahayakan sukarelawan tu. Kemudian cara ubat itu dilabel menggunakan bahan radioaktif lalu disuntik. Okay, kenapa guna bahan radioaktif terhadap ubat tu? Sebab apabila pengkaji nak membezakan, kalau kita buat uji kaji bawah mikroskop, kita kena dapat bezakan antara sel ubat dan sel manusia tu sendiri. Jadi bila ada bahan radioaktif tu, dia sebagai penanda. So jadi pengkaji tahu, oh ini adalah sel yang berinteraksi dengan ubat dan juga ini adalah sel yang berinteraksi dengan sel lain. Dan selalunya dalam microdosing ni untuk mengira ataupun melihat, untuk mengira tahap peralatan yang digunakan lah. Mereka akan menggunakan accelerator mass spectrometer. Seterusnya, dan sampailah kita pada akhir alternatif. Saya bagi 5 alternatif je. Yang terakhir adalah sumber. Kita melakukan eksperimen terhadap haiwan sebab kita nak kaji bahan kimia yang ada dalam produk ataupun bahan-bahan nak kaji bahan-bahan ni. Jadi why not, kenapa kita tak menggunakan sumber lain? Kenapa kita boleh gunakan sumber lain lah, iaitu bahan semula jadi. Sebab bahan semula jadi ni memang terbukti berkurang risiko terhadap manusia, memberi risiko yang kurang terhadap manusia. Kemudian bahan semula jadi ni pun kita tahu kan, tak ada kesan sampingan ataupun kurang kesan sampingannya terhadap manusia itu sendirilah. Sebab bahan semula jadi. Kemudian bahan semula jadi juga sesuai untuk semua peringkat umur. Jadi kalau di sekeliling kita bukan hanya ada satu sumber je, kita ada banyak sumber. Kita ada sumber air, kita ada sumber semula jadi, sumber tumbuhan. Jadi daripada kita memfokuskan kepada satu sumber je, iaitu bahan chemical, bahan kimia, lebih baik kita fokus pada sumber-sumber lain yang ada, yang terbukti pun mampu memberi kebaikan yang sama kepada manusia. Jadi seterusnya, jadi ini adalah
Akta Kebajikan Haiwan 2015, sebelum saya mengakhiri, ini adalah Undang-Undang Malaysia yang baru sahaja dikemas ini 2015. Ini adalah akta ataupun Undang-Undang Malaysia yang menyebut tentang eksperimen terhadap haiwan, iaitu bahagian 4 perkara 26, haiwan yang digunakan dalam penyelidikan, ujian atau pengajaran. Sebab kita mesti nak tahu kan apa yang ada dekat Malaysia ni. Macam mana boleh, kalau dekat luar negara kita ada NGO yang terlibat dalam memastikan ataupun mengkaji tentang eksperimen terhadap haiwan ni. Tapi dekat Malaysia, melalui pembacaan saya tak ada lagi NGO. Banyaknya NGO lebih kepada kebajikan haiwan itu sendiri. Tak ada NGO yang lebih yang mengkaji tentang eksperimen terhadap haiwan di Malaysia. Tapi kita ada akta. Kita ada undang-undang yang dapat kita gunakan untuk membanteras eksperimen terhadap haiwan yang tak bermoral. Antara undang-undangnya adalah hanya membenarkan pendidikan menggunakan haiwan di sekolah. Ini ini sebab itulah kita boleh melakukan penyelidikan di sekolah kan, di universiti, di tempat mengajar. Kemudian tidak boleh membiarkan haiwan yang akan digunakan untuk penyelidikan, ujian atau pengajaran, melainkan ia diluluskan oleh lembaga pengarah. Maksudnya, kenapa untuk membiarkan haiwan tu kenapa perlu kelulusan? Sebab kadang-kadang ada orang yang membiarkan, bila kita berbicara tentang duit ni, ada je orang yang membiarkan haiwan tanpa moral, macam tak memberi makan semua asalkan ada. Jadi kerajaan Malaysia tak nak macam tu. Kalau nak biarkan haiwan mestilah perlu diluluskan dan mestilah mematuhi dan memberi haiwan tu sepenuh haknya. Kemudian keperluan kesihatan dan kekalahan haiwan yang akan diuji juga harus mematuhi peraturan Dewan betul. Ini semua adalah untuk mengelakkan kekejaman terhadap haiwan itu sendiri. Jadi sebagai konklusinya, saya dah senaraikan 5 alternatif yang tersedia yang ada, iaitu cell culture, kita ada 3D bioprinting, kita ada human on a chip, kita boleh juga guna sumber berbeza, kita juga boleh sukarela kan untuk membantu dari segi penyelidikan. Semua ini saya lihat sebagai salah satu langkah yang terbaiklah untuk mengurangkan penggunaan haiwan dalam penyelidikan dan eksperimen. Sebab macam mana kita sekalipun kita treat haiwan tu adalah makhluk yang bernyawa juga, dan mereka tak mampu bercakap. Mereka tak mampu bercakap, oh saya tak nak masuk dalam eksperimen ni. Ataupun mereka tak mampu bercakap, saya sakit. Jadi sangat pentinglah bagi kita untuk mencari solusi yang lebih baik, yang lain, supaya kita tak menggunakan haiwan sesuka hati kita. Sebab at the end kita hanya nak memuaskan kita punya keperluan kan. Kita hanya nak mengetahui lebih tentang haiwan tu. Kita hanya nak menguji sesuatu bahan terhadap haiwan tu. Jadi kalau semuanya untuk kepentingan kita kebanyakannya, maka kita perlu bertanggungjawab untuk mencari solusi yang lebih ataupun solusi yang lebih adil lah untuk haiwan itu sendiri. Jadi itulah sahaja daripada saya. Next. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada saudari Siti Nur Atasha atas perkongsian yang menarik sebentar tadi. Semoga para pendengar dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan yang telah dicurahkan. Maka berakhirlah slot virtual Speakers Corner pada hari ini. Semoga berjumpa lagi pada hari Khamis yang akan datang dengan informasi yang padat untuk tetapan semua. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada panel dan para pendengar sekalian, serta memohon untuk menutup majlis ilmu kita pada hari ini. Assalamualaikum dan selamat malam. Pertanian tunjang kehidupan.